Baik, terima kasih Atika. Sarawak optimis untuk menjadi kuasa besar di Asia Tenggara yang membekalkan tenaga boleh diperbaharui dengan harga berpatutan serta boleh dipercayai di rantau ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, beliau yakin Sarawak dapat mencapai sasaran tersebut memandangkan negeri ini merupakan pembekal tenaga boleh diperbaharui terbesar di Malaysia selain mempunyai kekayaan khazanah sumber asli. Beliau berkata demikian pada majlis Town Hall sempena sambutan 100 tahun penubuhan Sarawak Energy di Kuching hari ini. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari lagi, Sarawak telah mengeksport elektrik boleh diperbaharui ke Kalimantan Barat sejak 2016 dan dalam masa terdekat akan mengeksport tenaga ke Sabah. Jelasnya lagi, usaha tersebut bakal merealisasikan grid Borneo dan sekaligus menjadikan negeri ini sebagai bateri ASEAN. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut memberitahu projek di Kalimantan Utara berjalan lancar serta dalam persiapan akhir untuk menentukan pelaburan. Katanya jika projek tersebut dilaksanakan kelak, ia bakal memberi sumbangan yang besar kepada kebolehpercayaan bekalan serantau, pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran. Mengenai sambutan 1 abad Sarawak Energy yang dahulu dikenali sebagai Perbadanan Pembekalan Elektrik Sarawak, beliau berharap agar syarikat tersebut terus memainkan peranan penting dalam memacu transformasi besar yang bermanfaat di negeri ini. Penyertaan belia berusia 18 hingga 28 tahun dalam Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB akan mewujudkan platform baharu untuk parti itu. Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni yakin penyertaan golongan terbabit juga merupakan satu proses meremajakan PBB. Merupakan trend di mana parti-parti politik memberi keutamaan kepada penglibatan young voters ataupun young members yang ingin terlibat secara langsung lebih-lebih lagi di dalam PRU. Trend mengundinya adalah berbeza dengan trend mengundi di peringkat negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat agung ranting-ranting PBB berkendu baru-baru ini. Penubuhan sayap belia yang telah diumumkan Ketua Menteri yang juga Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng adalah terbuka kepada belia berusia 18 hingga 28 tahun. Lukan Isman menjelaskan satu jawatan kuasa kerja ditubuhkan untuk melancarkan sayap belia tersebut pada konvensyen PBB Jun ini. Beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Tupung Fazruddin Abdul Rahman yang merupakan pengerusi bersama jawatan kuasa kerja tersebut memberitahu dianggarkan pengundi 18 hingga 28 tahun adalah sekitar 400,000 daripada pengundi yang bertambah untuk undi 18 dan automatik yang telah digezet pada 17 Januari lepas. Untuk seluruh Sarawak terdapat hampir 660,000 pengundi dan 400,000 terdiri daripada pengundi berusia 40 tahun ke bawah. Bagi segmen 18 hingga 28 tahun, dianggar 300,000 iaitu hampir separuh daripada jumlah keseluruhan pengundi tersebut. Baik, program bermukim di Kampung Beraya Batu Satu Miri ialah satu usaha murni RTM Miri dalam menyantuni penduduk kampung tersebut. Memuji usaha itu, Menteri Muda Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berharap program yang dilanjurkan menerusi Jawatankuasa Badan Kebajikan Kaki Tangan Islam JBKKIS itu dapat diteruskan di rumah panjang pada masa akan datang. Tambah Dr. Ripin Laman, beliau amat menyambut baik usaha JBKKIS RTM Miri menerusi program ini yang berupaya merapatkan silaturahim dan memupuk persefahaman antara ahli-ahlinya dengan penduduk kampung. Antara pengisian program tersebut ialah aktiviti gotong royong membersihkan kawasan surau Darul Taqwa Kampung Beraya Batu Satu Miri selain beriadah bersama. Selain itu, turut diadakan rakaman program bercerita sirah Nabi Muhammad untuk siaran sepanjang bulan Ramadan kelak selain acara senam robik, perlawanan badminton dan aktiviti memanah. Pada sebelah malam pula turut diadakan ceramah Israk Mikraj yang juga dihadiri oleh Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan sumbangan barangan makanan kepada 11 orang asnaf kampung tersebut.
Beliau turut menyampaikan sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM15,000 kepada Surau Darul Taqwa, Kampung Beraya Batu Satu untuk menganjurkan program surau, manakala RM5,000 lagi untuk JB KKRS RTM Miri menganjurkan aktiviti dan program. Para penjajah tamu, gerai mahupun pasar malam di Bintulu digalakkan untuk membuat pembayaran harian kepada pihak-pihak Lembaga Kemajuan Bintulu BDA secara dalam talian menerusi aplikasi SP Global. Timbalan Pengurus Besar BDA Abdul Rahim Abdullah berkata, galakan ini selari dengan anjakan kemajuan teknologi bagi menggantikan pembayaran secara konvensional yang menggunakan resit kepada pendekatan secara digital. Abdul Rahim Abdullah yakin penggunaan SP Global atau dahulunya dikenali sebagai Sarawak Pay mempunyai banyak kelebihan yang boleh dinikmati oleh masyarakat termasuk ganjaran kesetiaan, loyalty rewards selain mudah dan selamat tanpa tunai cashless. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian penggunaan SP Global untuk kutipan harian BDA hari ini di Auditorium Perpustakaan BDA. Aplikasi SP Global adalah aplikasi e-wallet yang pertama bagi negeri Sarawak yang dilesenkan di bawah peruntukan dengan mematuhi garis panduan serta terma dan syarat daripada Bank Negara Malaysia BNM. Inisiatif ini adalah usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Strategi Digital Ekonomi Kerajaan Sarawak 2018-2022. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan Atika. Terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak.